Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah topik 9, iaitu merupakan topik terakhir kursus etika dan peradaban. Topik ke-9 ialah cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Mari kita bersama-sama membaca sinopsisnya. Kelestarian etika dan peradaban sejagat senantiasa tercabar dan terkesan oleh proses hakisan sosial. Ini kerana perubahan dalam masyarakat berlaku dengan pantas dan sukar dikawal, sama ada dari segi sosial, ekonomi, politik, alam sekitar, teknologi dan lain-lain. Kepesatan pembangunan ekonomi banyak membawa implikasi yang positif dalam peningkatan pendapatan negara dan kesejahteraan hidup masyarakat. Namun begitu, ketidakseimbangan yang berlaku dalam pembangunan negara membawa implikasi negatif terhadap persekitaran fizikal, alam sekitar dan kesihatan masyarakat. Pada dekad awal kemerdekaan, berlakunya shared poverty, iaitu kemiskinan bersama. Namun setelah pelaksanaan dasar ekonomi baru DEB, Malaysia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik dan menjadi pemangkin kepada shared prosperity, iaitu kesejahteraan bersama, yang merangkumi kesepaduan nasional. Perubahan yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan langsung ekonomi telah membawa cabaran baru dalam pengekalan etika dan peradaban di Malaysia. Justru, apa yang lebih penting, bagaimana untuk memperkukuhkan etika dan peradaban Malaysia dalam konteks hubungan antarabangsa menerusi pelbagai aspek demi meluaskan ruang sivik ke arah mengukuhkan pembinaan negara bangsa. Di dalam topik ini, apa yang akan dipelajari ialah kelestarian etika dan peradaban Malaysia, kedinamikan etika dan peradaban Malaysia, DEB pemangkin shared poverty tetapi gagal membawa shared prosperity, hakisan sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban, dan kelangsungan kelestarian etika dan peradaban Malaysia bagi pembangunan negara bangsa dan ketamadunan Malaysia. Ini adalah peta minda bagi topik ini. Cabaran kelestarian etika dan peradaban perlu melibatkan beberapa elemen, iaitu masyarakat kepelbagaian, matlamat pembangunan lestari, wawasan kemakmuran bersama, hubungan antarabangsa dan negara bangsa. Di antara negara bangsa dan masyarakat kepelbagaian, terdapat juga elemen-elemen yang lebih penting, iaitu defisit sosial, tadbir urus dan pembangunan, dan black economy ataupun rasuah. Etika dan peradaban di zaman dan negara adalah dinamik, mengukuh, berubah-ubah dan tidak kekal. Memahami bentuk etika dan peradaban ini dan memberi penjelasannya secara kritis, analitikal dan dalam kerangka saintifik adalah tugas pelajar dan sarjana bersama. Etika dan peradaban di Malaysia telah berkembang dari tapak peradaban alam Melayu dengan kewatanan Melayu dan Bumi Putra sebagai terasnya. Tapak peradaban pribumi ini telah bergaul dengan ketamudanan majmuk melalui gelanggang Selat Melaka sebagai pertemuan sedunia dari China, India, Timur Tengah dan Barat dalam membina negara bangsa dan ketamadunan acuan Malaysia pada hari ini. Dari peradaban majmuk, Malaysia membina etika dan peradaban beracuan sendiri dengan menyulam kepelbagaian etika dan peradaban dalam melahirkan sebuah negara dan ketamadunan yang damai, stabil, maju dan sejahtera. Mantan Presiden Amerika Barack Obama mempotretkan Malaysia sebagai sebuah negara masyarakat Islam yang moderat dan maju, dan terbaru Imran Khan, Perdana Menteri Pakistan, pula mengatakan Malaysia sebuah masyarakat sivil. Membina ketamadunan bukanlah perkara mudah untuk dilakukan, maka kita perlu mengambil iktibar dari sejarah. Sejarah pasti berulang jika kita tidak mengambil iktibar, mengkaji dan menjadikan sejarah sebagai panduan hidup. Pengalaman sedunia dari zaman purba sehingga sejarah kontemporari menunjukkan kedinamikan berlaku dan tiada satu peradaban yang kekal dari Mesopotamia, Mesir Indus, China, Maya hingga Inggeris dan Amerika Syarikat pada hari ini. Sebab dan akibat kejatuhan sesebuah ketamadunan adalah kompleks, tetapi di celah keruntuhan sistem kehidupan dan keagungan material tercapai adalah keruntuhan nilai terangkum dalamnya pelbagai konsep seperti etika, moral, adab, akhlak dan sebagainya. Jelas teras kepada nilai ini adalah keadilan dan kebaikan dan kezaliman, kekejaman dan penganiayaan akan membawa kehancuran nilai kemanusiaan dan ketamadunan. Dalam suasana kedinamikan etika dan peradaban ini, maka kita perlu sentiasa memahami, prihatin dan secara sedar merancang dan melaksanakan institutional reform dan inisiatif bagi memastikan etika menjadi darah daging dalam masyarakat bagi memastikan peradaban Malaysia terus unggul. Etika dan peradaban di alam Melayu dan Timur dari China, India dan Timur Tengah adalah berteraskan nilai.
nilai-nilai utama yang menjadi adab, antaranya tanggungjawab, prihatin, amanah, tolak ansur, damai, adil, baik, disiplin, rajin, muafakat dan kemajuan. Masing-masing peradaban membina adab, adat, adat lesam dan adat istiadat berdasarkan nilai-nilai ini sesuai dengan persekitaran geografi, ekonomi, sosio-budaya dan politik setempat. Kedatangan penjajah barat membawa dimensi baru dalam etika dan peradaban di mana agama dipisah dari politik, rationality, legal dan perkiraan keuntungan menjadi matlamat setiap individu. Kekuatan dan peradaban ini telah disulam ke dalam peradaban Malaysia dengan etika dan peradaban Melayu sebagai terasnya. Setiap peradaban mempunyai ciri-ciri yang memajmukkan mereka. Namun begitu, gelanggang pertemuan dan pergaulan sepanjang Selat Melaka dari Pelabuhan Palembang, Melaka hingga Kedah dan Aceh menunjukkan hubungan ini menguntungkan di mana produk tempatan ditukar kepada produk-produk dari China, India dan Barat. Ada individu-individu dari kumpulan etnik dari pelbagai peradaban majmuk ini yang memilih untuk tinggal dan dengan kemerdekaan menjadi rakyat di Persekutuan Tanah Melayu. Sejarah sosial dari zaman pra-kolonial hingga ke peringkat awal pasca kolonial, masyarakat plural di Tanah Melayu adalah bentuk masyarakat utama di negara ini. Rusuhan etnik pada 13 Mei dan pelaksanaan dasar ekonomi baru DEB pada dekad 1970-an telah membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat hingga pembangunan, migrasi dalaman dan perubahan teknologi telah mencetus perubahan sosial. Perubahan sosial telah menjadikan pekerjaan sara diri bertani menjadi commercial industry, golongan miskin menjadi kelas menengah dan kehidupan kampung menjadi kosmopolitan. Perubahan sosial ini menanda negara sudah berubah dari sebuah negara mundur ke negara yang lebih maju. Perubahan sosial ini telah mentransformasi masyarakat dari memiliki budaya tradisional ke budaya kemodenan yang mengutamakan keadilan, keterangkuman, demokrasi, kesepaduan sosial, menolak kegasan dan ketidakkestabilan politik. Budaya kemodenan ini telah mengurangkan salah faham, ketegangan sosial dan pergaduhan dalam pelbagai kumpulan etnik di Malaysia. Ini adalah sebagai contoh. Ini menunjukkan batas etnik di kumpulan etnik di Malaysia tidak tebal pada masa ini. Hubungan di antara mereka sering didapati berlaku dalam suasana kesepaduan, diikat oleh nilai sivik sejagat seperti keadilan, kebajikan dan keterangkuman, hingga mampu menjadikan perbezaan sudah menjadi sekunder dan hilangnya kepentingannya sebagai premier. Maka, etika dan peradaban dimiliki rakyat Malaysia asalnya majmuk telah membina perkongsian nilai hidup bersama hingga pendapat awam difahami sama, bukan berbeza, hingga hubungan di antara mereka diperhatikan lebih merentas batas etnik dan membina hubungan berdasar perkiraan matlamat kehidupan sosial. Rakyat Malaysia sudah mampu menerima, berkongsi dan meraihkan perbezaan etnik di antara mereka hingga menyubur kesedaran kolektif bersama etos bangsa Malaysia sebagai jati diri mereka. DEB adalah dasar awam yang berjaya membasmi kemiskinan dari tahun 1970-an dan menyusun semula masyarakat dari segi pendidikan, pekerjaan, keusahawanan dan pemilikan kediaman hingga lahir budaya kelas menengah dalam negara merentas etnik. Namun begitu, DEB sebagai pemangkin perubahan shared poverty dalam tahun 1970-an hingga tahun 2010-an berdasar data pengagihan pendapatan, pemilikan harta, ekuiti saham mengikut bandar luar bandar dan etnik menunjukkan Malaysia tidak mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan hinggakan bukan kelas menengah yang membesar, golongan B40. Kegagalan mengagihkan kekayaan negara ini telah melahirkan keresahan politik dan pergerakan reformasi pada dekad 2000-an. Rancangan Malaysia ke-11 mengambil model ekonomi baru tetapi dipengaruhi oleh pendekatan BRIC yang mementingkan pendapatan per kapita tinggi tanpa memberi tumpuan yang wajar kepada kumpulan B40, miskin dan terpinggir dalam masyarakat. Dalam PRU 14, rakyat memilih kerajaan baru agar shared prosperity menjadi matlamat pembangunan negeri yang mendahulukan kebajikan rakyat. Hakisan sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban Malaysia dari tahun 2000 semakin berlaku dan memuncak di tahun 2018 di mana budaya keadilan, integriti, tolak ansur, kesepaduan dan demokrasi semakin terhakis. Hakisan sosial ini dipacukan lagi dengan tsunami maklumat palsu yang berniat membakar sentimen etnik dan agama dilegar di dunia digital tanpa etika dan kesannya ke atas keharmonian dan kestabilan negara. Hakisan sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban negara
akan ditinjau dari aspek-aspek ini, iaitu defisit sosial, takbir urus dan pembangunan, serta black ekonomi dan rasuah. Defisit sosial, pembangunan negara state building, golongan miskin tanpa mengerai etnik di bandar dalam sektor pertanian sara diri dan estate, negeri-negeri yang masih terperangkap dengan kemiskinan, peluang dan akses kepada pendidikan dan kesihatan, pembangunan bangsa nation building, isu-isu berkaitan etnik, bahasa, budaya, agama, kekeluargaan, raja, perlembagaan, undang-undang tubuh negeri, sejarah. Takbir urus dan pembangunan melibatkan keadilan, keterangkuman, kegagalan mengurus B40, media sosial menghasut etnik, agama dan perlembagaan persekutuan. Black ekonomi dan rasuah melibatkan perdagangan manusia, pekerja asing tanpa dokumen, pelacuran, judi, dadah, pembalakan alam sekitar seperti hutan dan sungai, sampah dan lain-lain, dan rasuah dalam kalangan agensi-agensi keselamatan dan pembangunan negara. Kelangsungan kelestarian etika dan pakrapan Malaysia tertakluk kepada pembinaan negara bangsa yang tersimpul dalam membina bangsa Malaysia dengan perlembagaan persekutuan sebagai asasnya, serta ditakbir urus dan pembangunan negara dan adil dan terangkum untuk mengurangi defisit sosial dan mengukuhkan terikatan kolektif merentas etnik dan negeri hingga terbina kesepaduan sosial. Pembinaan negara bangsa yang menepati sejarah dan warisan simbol etno negara akan melahirkan keharmonian dan kestabilan. Manakala takbir urus baik dan pembangunan akan mengukuhkan kualiti hidup dan kesepaduan nasional rakyat. Kegagalan mengurus kedua-dua aspek ini akan meminggir dan mengabaikan kehidupan rakyat. Dalam masyarakat kepelbagaian, dimensi etnik dan agama akan digemblengkan untuk mempertahankan kepentingan masing-masing. Dalam hubungan etnik yang baik pun boleh mengerunsur menjadi tegang dan berkesudahan dengan konflik. Ini akan dibincangkan di bawah aspek berikut, iaitu wawasan kemakmuran bersama, rancangan Malaysia ke-12 dan pembangunan lestari, kesepaduan nasional dan perpaduan negara, perkongsian pengalaman etika dan peradaban Malaysia demi keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat. Wawasan kemakmuran bersama 2020-2030 adalah satu wawasan untuk mengambil kira ketidakseimbangan sosioekonomi di negara berdasar keperluan, dan juga dalam kalangan Melayu dan Bumiputera yang tinggal di luar bandar Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Pendekatan pembangunan ekonomi moden Brazil, Rusia, India dan China yang menguntung pemilik equity korporat asing dan golongan T20 Malaysia masih diteruskan, tetapi diimbangi dengan kesedaran golongan B40 yang tidak bersuara dan kuasanya sering dipinggirkan kepada peluang dan akses kepada sumber material negara. Pengembangan RMK12 perlu mengutamakan pembangunan dengan pengagihan demi memastikan rakyat diutamakan sehingga kualiti hidup yang meningkatkan akan membina budaya moden dan diselami dengan nilai norma sejagat. Kelestarian etika dan pakrapan Malaysia yang berpaksikan nilai yang mengutamakan kesepaduan nasional dan perpaduan dalam negara pasti akan melahirkan masyarakat yang harmoni dan damai, dan kelangsungan pembangunan pasti akan berlaku. Mereka akan berkongsi nilai bersama keadilan, keterangkuman, keadilan, tolak ansur, bertanggungjawab dan prihatin dengan keperluan kebajikan sesama mereka. Takbir urus dan pembangunan yang baik akan membina kesepaduan nasional hingga berlaku pengukuhan kepada perpaduan negara. Etika dan adab seperti amanah, bertanggungjawab, prihatin dengan kebajikan, bertolak ansur dan sebagainya pasti akan mengikat rakyat untuk hidup aman, damai dan harmoni bersama. Kegagalan melaksanakan pembangunan dan takbir urus dengan adil sehingga melebar jurang kaya miskin, bandar desa dan kumpulan etnik agama pasti akan lahir kumpulan bukan saja miskin, terpinggir dan terabai, tetapi juga kumpulan yang renggang dengan kerajaan dan kepembangkangan ini akan menjadikan rakyatnya menolak dan akhirnya berakhir dengan keganasan terhadap kerajaan pemerintah. Selalunya, etika dan adab terhadap negara akan tercela dengan tanggapan buruk, dan di dalam dunia digital ini, berita-berita memburukkan kepimpinan dan parti pemerintah walaupun palsu akan ditularkan tanpa mengambil kira sensitiviti terhadap rakyat dari pelbagai etnik dan agama. Dalam suasana sosial kepinggiran sedemikian, kepimpinan politik dan NGO akan mengembalikan dimensi etnik dan agama demi meraih pengaruh dan undi. Dengan kualiti hidup dan ekonomi yang tidak terjamin, pasti akan berterusan gelisah dan ketegangan sosial dalam masyarakat. Jika tidak ditangani segera, akan melahirkan perpecahan, ketidakstabilan politik dan membantut kemajuan negara. Malaysia adalah sebuah negara pasca kolonial yang menerima pelbagai peradaban majmuk
Jelas pertemuan dan pergaulan peradaban majmuk ini telah memperkayakan peradaban kewatanan Melayu, Bumi Putra Sabah dan Sarawak melalui proses difusi dan pinjam-meminjam budaya, pemakanan bahasa dan budaya kerja di antara mereka. Pengalaman Malaysia menunjukkan pembangunan tertinggi di mana kadar pertumbuhan ekonomi jika pengagihan dan kesejahteraan rakyat tidak dijaga. Negara yang makmur dan kehidupan berkualiti tidak boleh menjamin kedamaian, kesepaduan, perpaduan dan kestabilan negara jika kekayaan hasil pembangunan hanya dinikmati oleh kumpulan kecil yang bersuara dan berkuasa sahaja. Indeks kualiti hidup, indeks kesejahteraan Malaysia, Makasid di Malaysia, indeks perpaduan nasional dan indeks kedamaian global menunjukkan Malaysia adalah sebuah negara yang makmur, damai dan sejahtera. Kejayaan Malaysia dalam mentadbir urus dan mengurus pembangunan negara dengan baik, adil dan terangkum adalah formula yang boleh didukung bersama dengan negara yang masih berdepan dengan permusuhan konflik etnik dan agama. Malaysia sentiasa berpegang bahawa tadbir urus dan pembangunan kemajuan bukan matlamat akhir negara tetapi perpaduan. Namun begitu, perpaduan hanya menjadi idaman dan yang dicapai bukan matlamat akhirnya kesepaduan nasional. Kesepaduan nasional adalah satu proses ke arah menuju perpaduan. Kesepaduan ini tercapai melalui proses terus-menerus mengurus defisit sosial melalui perbincangan, perundingan, dialog dan mediasi dengan perkara-perkara yang masih dipersoalkan dari isu sekolah, agama, kerakyatan dan sebagainya di dalam perlembagaan persekutuan. Isu tadbir urus kerajaan yang lemah dan meminggirkan etnik minoriti serta peluang akses dan penyampaian kepada pelaksanaan program pembangunan agar setiap rakyat mendapat manfaat dengan adil dan saksama. Dalam dunia digital kini, bukan sahaja tadbir urus dan pembangunan mesti baik, tetapi kenyataan berbau sensitif terhadap etnik dan agama lain perlu juga diurus dan diambil berat. Banyak negara tidak menjadi kenyataan kerana kebencian menjadi suatu jenayah, tetapi penyular kenyataan kebencian ini dikukuhkan lagi dengan maklumat palsu pasti melahirkan salah faham, ketegangan sosial dan pergaduhan di dalam masyarakat. Pengalaman Malaysia perlu dikongsi bersama kepada negara-negara jiran, sewilayah dan sedunia dalam membina keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat. Dalam keadaan ini, potensi pengupayaan personaliti manusia untuk berdikari dan membina jati diri sendiri perlu diutamakan. Peningkatan keupayaan individu ini akan mengukuh keupayaan keluarga, komuniti dan negara dan juga nilai-nilai keinsanan sejagat. Dengan ini, tamatlah kuliah untuk topik ke-9. Sekian, terima kasih.